Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Podcast ini adalah berdasarkan kisah-kisah benar. Segala perlakuan berunsur syirik tidak digalakkan sama sekali. Budi bicara pendengar dinasihatkan. Bayangkan jika anda berada di sebuah kawasan yang tiada penghuni. Di dalamnya berbunyi suara-suara gaib yang penuh misteri. Di sebalik situasi seram ini, mungkin ada entiti yang sedang memerhati tanpa anda sedari. Kerana setiap ketakutan itu datangnya dari firasat maupun sifat kosong dalam diri yang tiada penghujung. Inilah cerita hantu seram. Hidup ini selain daripada berpegang teguh kepada ajaran agama, hidup ini diselangi dengan kepercayaan, adat dan budaya yang membawa kepada kepercayaan-kepercayaan yang berbagai, yang berpegang kepada hiasan alam mistik dan misteri dan mitos. Bersama anda, Rizalwan Ramli ataupun lebih dikenali sebagai Abang Wan, di dalam cerita hantu seram musim yang ketiga di Shock Podcast akan membawa anda berkenaan dengan tajuk yang misteri, iaitu Batu Nisan berpindah tapak kubur. Sebagaimana yang kita faham berkaitan dengan perkara-perkara mistik dan misteri ini, dia lebih dikaitkan dengan kepercayaan hantu, jin, jembalang, iblis dan syaitan, di mana perkara-perkara ini lebih sinonim dengan perkara-perkara gaib, ya. Bersama Abang Wan yang Abang Wan kongsikan berkaitan dengan cerita Batu Nisan pindah kubur ini. Abang Wan bersama dengan seorang TikTokers yang lebih dikenali dengan nama Afiq. Ya, apa khabar Afiq? Khabar baik bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, apa yang kita nak kongsikan dengan pendengar kita di luar sana berkenaan dengan Batu Nisan pindah kubur? Ya, betul. Ini ada satu cerita menarik berkait dengan perkara mistik yang kita sering dimomokkan dengan hantu, pocong, toyol, pontianak dan seumpamanya. Jadi, apa perkongsian Afiq dengan Batu Nisan pindah kubur ni? Macam mana pernah kita dengar banyak perkara-perkara yang mistik yang sebegini berkaitan dengan keranda terbang, apa nama jenazah yang bangun daripada tanah perkuburan ni. Jadi boleh kongsikan tak Afiq? Pengalaman saya terhadap cerita tentang Batu Nisan buat masa ni, saya memang tak pernah lagi dengar Batu Nisan berpindah kubur. Baik. Tetapi baru-baru ni saya pernah mengalami dengan situasi kubur yang dah ditanam, tambak beberapa banyak pun tanah masih lagi mendap. Masih lagi mendap dan bau bangkai. Bau bangkai yang sangat kuat. Ketika tu saya baru ni arwah mak saya pergi. Dalam berapa minggu kemudian tu kubur sebelah arwah mak saya baru ditanam. Baik. Saya tak tahulah, wallahualam, saya tak kenal. Cuma bau dia tu memang mengacau. Dia bau macam mana ya Afiq? Busuk ke, wangi ke, atau macam mana? Busuk dia yang teramat sangat bang. Dia seumpama macam bau bangkai. Baik. Tapi dia macam mana saya tak naklah burukkan nama orang yang kat sebelah saya, sebelah kubur arwah mak saya tu. Cuma saya dah cuba cari pusing sekeliling, kot-kot lah ada bau bangkai haiwan ke apa ke, tetapi tak ada pun. Setelah saya pergi ke kubur arwah mak saya, saya toleh ke tepi, memang bau dia dekat situ je, di sebelah. Saya dah pernah buat komplain kepada orang kampung kat situ, bahawa bau dia naik apa semua. Mereka datang and tambaklah tanah, bagi tambak, bagi padat. Tapi esok kehariannya tu masih lagi dia mendap, dan masih lagi boleh nampaklah mendap dia tu. Tak tahu dia apa mendap tadi. Lagi dia mendap lagi. Itu dia. Jadi maknanya dia makin ditambak, kemudian besoknya dia akan makin ditambak makin mendap. Tambak makin mendap. Jadi letak macam mana pun dia masih mendap. Tak tahulah kenapa.
Satu perkara yang menyeramkan juga lah sebenarnya. Yang pernah abang dengar pun sebahagiannya ceritanya lebih kurang macam itu juga. Di mana jenazah yang diberi ukuran ini untuk disemadikan, tidak cukup ukuran dia. Maksudnya selagi dikorek, saiznya tetap tak mencukupi untuk jenazah tu diturunkan ke liang lahatnya. Itu sebahagian yang abang pernah dengar lah. Faham. Kan mungkin itu ada juga sebab musabab dia di sepanjang hidup dan hayat dia, atas apa yang dia lakukan kepada masyarakat sekeliling. Mungkin menjadi hukuman, sebab daripada hukuman atas sebab yang dia buat dan sepanjang hayat dia menerima akibatnya di waktu ketika hujung hidup dia lah. Maksudnya kat situ kan. Jadi kita yang perhatikan ni mungkin akan dijadikan sebagai satu pengajaran. Satu pengajaran lah untuk kita. Jadi kita berkaitan tadi tentang jenazah tadi. Mungkin ada cerita dia ke yang untuk kita jadikan pengajaran? Mungkin Afiq ada buat pengkajian ke, atau perkabaran informasi daripada pihak-pihak yang mengenali macam mana? Tak ada pun. Tak ada. Saya tak tahu macam mana. Tapi dalam masa baru-baru ni lah juga saya tengok dia dah tambak dengan simen. Dia pasang batu nisan lah apa semua. Okey. Selepas dia pasang batu nisan, letak batu kiri kanan apa semua, bau dia dah kurang, dah tak ada dah. Okey. So di simen kan? Di simen. Simen kan terus bagi menghilangkan bau. Mungkin lah, saya pun tak pastilah macam tu. Okey. Jadi itu cerita tentang jenazah lah di tanah perkuburan. Kalau kata kita kaitkan juga dengan sebahagian perkara yang kita dengar berkait dengan kejadian-kejadian misteri yang berlaku di tanah perkuburan ketika untuk majlis pengbumian kan. Itu sebahagian dia. Ada juga kita dengar yang sebelum ini 2-3 yang tahun yang lepas ni abang pernah dengar juga, dan dapat perkabaran daripada pihak-pihak yang berkaitan yang mengenali abang kan, berkaitan dengan keranda terbang. Dah dengar kan? Baru-baru ni di zaman kita PKP 2021-2022 ada yang hebahkan tentang jenazah balik ke rumah, dia ketuk pintu jiran rumah dia lah apa semua. So, kemudian ada juga digembar-gemburkan dengan cerita berkaitan dengan keranda terbang. Ini ada video-video yang viral lah di dalam media sosial kita, yang kita boleh buat sebagai bahan rujukan di situ untuk mensahihkan kebenaran dia. Jadi pada kesimpulan dia, pada apa yang Abuan dapat, ketika Abuan dibawa di satu perkampungan di sekitar Kuala Selangor, ketika hebah tentang keranda terbang dan sebagainya. Jadi abang tak bertemu lah dengan benda-benda tu bila kita membuat eksplorasi lah kan, dengan beberapa pihak yang bawa abang di situ, yang di mana lokasi tu kecoh dengan keranda terbang. Ya. Kemudian kecoh juga dalam waktu yang sama tentang kejadian ketuk pintu di waktu malam. Contoh dia sebagaimana abang pernah bertemu dengan beberapa pihak mangsa lah kan, mangsa. Jadi dikatakan pukul 2 pagi, pukul 3 pagi ada kejadian ketuk pintu di rumah. Jadi itu ada sebahagian lah benda-benda yang dikatakan misteri, diganggu dengan gangguan-gangguan hantu dan syaitan kan. Jadi ini sebahagian dia. Baik, kalau balik pada cerita Abawan yang lain berkaitan dengan batu nisan pindah kubur ni, dia sebenarnya adalah gangguan juga ya. Gangguan daripada iblis dan syaitan sendirilah. Bila mana dia mengaburi mata kita untuk kita cari perkuburan, tapak perkuburan jenazah kaum-kaum yang tertentu lah, keluarga kita ke ataupun jiran-jiran kita ke kan. Yang dikatakan tapak yang ditanam itu berpindah 2-3 selang daripada asal tapak yang dikatakan tapak jenazah tadilah. Allahyarham tadi. Itu sebenarnya pun pernah berlaku di Indonesia. Jadi benda ni dikaitkan dengan masa hayat, sepanjang hayat hidup Allahyarham ini, dan dikaitkan dengan menuntut ilmu-ilmu yang salah. Itu
keberlakuan dia lah terjadinya perkara-perkara yang macam tu. Mungkin itu sebahagian daripada Allah Ta'ala nak tunjuk dengan kita lah. Betul. So ada benda lah yang maksudnya yang cuba untuk kita fahamkan kenapa benda ni terjadi macam ini kan. So sebahagian dia juga abang pernah dengar tentang berkait dengan mayat hidup. Ayo. Ini kejadian ni di Ipoh, Perak. Satu ketika dululah, maksud dia dalam cerita tu zaman Abuan sekolah lagi. Ya, cerita zaman sekolah lagi berlaku di sekitar perkampungan Abuan lah. Kecoh dia katakan, jenazah yang bangun ketika dinaik di dalam van jenazah. Jadi dikatakan arwah bangun, Allahyarham bangun, kemudian minta minuman. Itu satu perkara yang mengejutkan lah, yang menyeramkan. Memang satu kampung yang ada dekat situ ramai yang lari. Sebab apa? Kecoh bila mana arwah bangun, ketuk pintu van. Bukan pintu van, keranda. Kemudian ada jugalah yang berani dekat situ. Contoh dia macam pemandu van jenazah tu memang seorang yang berani lah. Dia buka, kemudian nampak jenazah tu duduk, bangun duduk. Tapi sebenarnya jenazah itu sudah pun meninggal. Disahkan meninggal, hidup balik. Jadi kesimpulan di sini untuk abang kongsikan dengan sini, sebenarnya apa yang abang kongsikan dengan pemandu van jenazah kan, yang biasa abang kenal, abang dimaklumkan dan difahamkan bila mana urat-urat di dalam tubuh jenazah ni tadi menegang. Jadi itu yang mengakibatkan jenazah itu bangun dengan sendirinya dan duduk. Ketika itu dia jadi satu pengecutan sel kat situ. Itu yang abang difahamkan lah. Jadi macam kita ni satu pengalaman yang suka abang kongsikan kat sini. Bila arwah tu sudah pun meninggal, bila disahkan oleh pihak hospital ataupun pihak-pihak yang berkaitan, maknanya jenazah itu tetap sudah pun meninggal dengan kita. Jadi tak perlulah kita takut, ya. Sebagai satu pengajaran lah dekat sini, dan pemahaman sebagai satu bahan pendidikan dan rujukan. Maksudnya seseorang itu sekiranya sudah pun meninggal dan disahkan, maknanya orang tu sudah pun meninggal. Melainkan kalau diizinkan Allah Ta'ala lah untuk dia hidup balik, kan. Tapi perkara itu perlu ditesahkan balik lah daripada pihak hospital. Betul. Jadi itu sebahagian daripada perkara ni. Jadi untuk pemahaman dan cerita yang perlu kita kongsikan jugalah, nak tanya dengan Afiq, kan, bila sebut berkaitan dengan mayat hidup ni apa semua kan. Jadi apa pemahaman dan perkongsian daripada Afiq sendirilah bila disebutkan tentang mayat hidup balik. Mati ni, mayat ni boleh hidup balik lah apa semua. Dari segi kefahaman saya, ini kalau dari segi bentuk saintifik ni lah kan, macam abang cakap tadi kan, dari otot, urat apa semua dia menegang apa semua tu, itu memang saya ikut logik lah, memang mungkin ada lah jadi macam tu. Tapi dari segi percakapan ataupun percakapan ke ataupun pandangan ke, memang dah tak ada lah kan, kalau ada situasi macam tu kan. Betul tak? Sebab macam tadi saya dengar abang cakap mayat dia terbangun, lepas tu dia minta air. Itu ada sebahagian cerita lah, cerita lama dah zaman abang sekolah dulu. Itu pernah diceritakan oleh kaum keluarga abang sendiri. Jadi bila mana dia minta air minum, bila ada pihak yang orang kata apa, yang mengenali daripada kaum keluarga Allahyarham ni lah, bila sebaiknya bagi dia minum, kemudian setelah dia minum 2-3 teguk, difahamkan dengan cerita yang abang dengar ni, jenazah tu kembali meninggal. Tu syarat dia lah, dia nak minum lah. Tu Allahu'alam lah kan. Ini sebahagian daripada cerita lama zaman sekolah dulu. Apa yang pernah kecoh pada zaman tu berkenaan dengan mayat hidup. Tu yang dikatakan mayat hidup kan, dia kurus. Itu sebahagian dia lah yang disinonimkan cerita ni tentang mayat hidup. Jadi nampak orang kurus, yang tak bermayat ni dia digelarkan sebagai mayat hidup. Itulah umpamaan dia dengan apa yang dikaitkan dengan cerita yang abang faham tadi. Jadi okey, baik, sebagai ni mengakhiri program abuan ni. Jadi apakah
perkongsian ataupun pesanan daripada Afiq sendiri pada pendengar-pendengar kita dikaitkan dengan batu nisan pindah kubur ni tadi? Dari pandangan saya lah kan, dari segi keagamaan lah, orang kata kita ni tak perlu pun nak ambil kisah sangat tentang benda-benda yang muskil kan, benda-benda yang alam-alam daripada alam kita yang tengah duduk di atas muka bumi ni sebenarnya. Cuma kita hidup ni dekat atas muka bumi ni adalah untuk tujuan kita adalah untuk yalah hidup kan, solat jangan tinggal ke apa ke kan. Itu je kerja-kerja kita yang diberikan di atas muka bumi ni. Dengan situasi yang saya nampak selalu, benda-benda yang alam-alam gaib ke apa ke, benda-benda halus ni semua ni, saya itulah tak ambil kisah sangat. Cuma bila saya dengar orang cerita tu, buat saya rasa macam oh betul ke, rasa nak tengok juga betul ke tak apa semua kan, jadi ke tak jadi ke, percaya atau tak tu terpulang pada mereka lah. Terpulang kepada kepercayaan masing-masing lah. Yes, betul, kepercayaan masing-masing. Baik, itu dia tadi sikit pesanan perkongsian daripada Afiq. Jadi daripada pihak Abang sendiri, Abang pun suka berpesan kepada pendengar di luar sana tentang kepercayaan-kepercayaan ini. Mungkin ada sebahagian kita yang berpendapat ni semua kepercayaan karut kan, tapi dia tak mustahil ada berlaku. Betul. Kalau tak di tempat kita, mungkin di tempat lain. Baik. Kan, di tempat negara lain. Selalunya yang abang dengar di Indonesia banyak cerita-cerita yang dikaitkan dengan cerita-cerita misteri, sebab kepercayaan-kepercayaan mereka ni bermacam-macam. Betul. Dan ada pelbagai kaum yang mempunyai kepercayaan dan amalan-amalan mereka yang berkait dengan alam gaib. Kan, sebab yang abang faham, kebanyakan kepercayaan orang-orang kita ni yang nak menuntut ilmu-ilmu dalam ni, kebanyakannya memang akan berhijrah ke negara seberang, negara jiran kita di Indonesia. Betul. Kan, sebab apa? Sebahagian yang pun pernah dengar berkait dengan sekolah pondok di Indonesia, kat situ dikaitkan dengan mereka dan untuk ilmu-ilmu dalam lah. Sebahagian daripada ilmu-ilmu yang berkait dengan ilmu tasawuf, kan, tentang agama apa semua, kebanyakan di sana. Tapi bawakan kita sendirilah daripada apa yang kita belajar, betul atau tidak, soal amalan dia dekat situ sebenarnya berpulang kepada kita balik lah. Betul. Kan. Jadi kepada anda di luar sana, kita sebagai orang Islam ini jelah kan, dia banyak kita diberi pengajaran tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Dia ada doa-doa dia, sebahagian dia adalah surah Al-Baqarah sendiri kan. Jadi ada keratan-keratan dia kat situ yang kita boleh amalkan sebagai pendidik diri kita. Betul. Jadi pada abang sini, abang lebih gemar kepada ayat tu kursi. Kan, samalah dengan saya. Itu sebagai pendidik diri kita kan, di mana-mana saja kita berada. Jadi sekian saja ya. Terima kasih Afiq. Terima kasih bang untuk jumpa saya. Baik, itu dia Afiq, seorang TikTokers yang terkenal lah di tanah air kita. Membawa perkongsian kita berkait dengan tajuk pada episod kali ini, batu nisan berpindah kubur. Jadi terima kasih bersama Abang di dalam cerita hantu seram musim yang ketiga. Di Syong Podcast akan membawa lagi tajuk-tajuk yang lebih menarik pada episod akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.